إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah hari ini, hari Sabtu bersamaan 30 Januari. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Infitar bermula ayat yang kelima. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, wahai manusia, wahai insan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Alimat nafsun, maaf, alimat nafsun. Tahulah manusia, tahulah satu jiwa ma qaddamat wa akharat. Apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia akan lakukan kemudian. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey, ataupun akhirat, apa yang dia melambat-lambatkan. Okey. Alimat di sini kalimah alimat adalah jawab ya. Kita boleh kata dia jawab kepada semua tadi tu. Apabila langit terbelah, kemudian apabila bintang-bintang berguguran, kemudian apabila laut bergelora dan mengeluarkan api, dan apabila kubur-kubur dibongkar, bila berlaku semua ini, alimat nafsun, tahulah satu-satu jiwa apa yang tu apa yang maksudnya amalan yang qaddamat yang dia buat, amal baik ataupun buruk, ataupun wama akharat, wa akharat, dan apa yang dia lewatkan, yang dia melambat-lambatkan daripada amal kerana malas dan sebagainya. Okey ibu ayah ya. Tengok tafsiran dia. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimat nafsun. Alimat ini fi'il madhi daripada alima ya'lamu. Fi'il madhi dari alima ya'lamu. Dia sahih ya, dia sahih. Kenapa ada ta tu? Kerana kalimah nafsun itu kalimah muannas. Kalimah nafsun dikira muannas ya. Maka alimat nafsun tu fa'il pada alimat. Tahulah nafsun satu-satu jiwa, seseorang ataupun satu-satu jiwa. Okey. Terjemah ni maka setiap orang ya, maka setiap orang. Okey, nafsun tu jiwa. Tahulah dia ma segala apa yang ya alimat
ai idza hadasat al-umuru al-mutaqaddimah, apabila berlaku perkara-perkara yang disebutkan dalam 4 ayat pertama, alimat kullu nafsin, ketahuilah ataupun tahulah setiap jiwa, setiap orang, inda nashris suhufi, ketika mana disebarkan ataupun diberikan suhuf, buku catatan amalan, ma qaddamat min amali khairin aw syarrin, apa yang telah dia buat daripada amal kebaikan ataupun keburukan. Okey, tahulah manusia apa yang telah dia buat dulu kat dunia daripada amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, akan dicatat, akan dibongkarkan semuanya. Wa ma akharat minal a'mali, dan apa yang dia telah melewat-lewatkan daripada amal, bisababit takasuli wal ihmal, dengan sebab dia malas buat ataupun dia tangguh-tangguh amal. Baik, semua amal baik buruk akan dipertontonkan pada kita, dan segala apa yang kita melewat-lewatkan amal kita yang patut kita buat boleh tepat pada masa, kita melewat-lewat, menangguh-nangguh, bermalas-malas, semuanya akan diketahui oleh setiap manusia. Ibu ayah, hingga sekecil-kecil dosa pun kita akan ingat balik dan akan takut kepada perkara tersebut. Semuanya tercatat. Wal'ayazubillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak buat? Kita kena banyak minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Semuanya akan dibongkarkan, akan dibuka. Tapi kalau di sana ada taubat, Allah Ta'ala hapuskan semua, insya-Allah. Pasal itu penting taubat ibu ayah. Taubat sangat penting kerana bila kita tengok semua dosa-dosa kita tercatat dalam buku catatan amalan, bila adanya taubat daripada dosa-dosa itu, ibu ayah, segala amal yang kita nampak ditayangkan pada kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir, akan diberitakan kepada manusia pada hari itu apa sahaja amalan yang dia dahulukan dan apa sahaja amalan yang dia lewat-lewatkan. Boleh buayah ya. Wa bima anna al-murada bi hadhihi al-umuri yaumul qiyamah. Okey. Dan oleh kerana maksud perbincangan kita ni, kita sedang bincangkan pasal hari kiamat, daripada ayat 1 sampai 5 cerita pasal hari kiamat. Fayakunu 1 sampai 4 sebelum ni pasal hari kiamat. Fayakunul maqsudu bil ayatil akhirati, maka jadilah maksud, tujuan daripada ayat kelima yang sekarang ni, alimat nafsun ma qaddaman wa akhirat. Apa tujuan ayat ni? Fil asahi, secara pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, ayat kelima ni bertujuan apa? Az-zajaru, az-zajara anil maksiyah, warning daripada buat maksiat, supaya kita jangan buat maksiat. Kerana apa? Setiap apa yang kita buat maksiat ibu ayah, sekecil-kecil, sebesar-besar yang kita buat sengaja, yang kita buat baik ke buruk ke, tapi ni maksiat buruk lah ya. Maksiat jangan buat sesekali. Kita pasti akan buat maksiat, jatuh pada dosa. Kita pasti buat dosa. Kalau kita tak berdosa, kalau semua orang kat dunia ni tak ada buat dosa, semuanya macam Nabi, Allah Ta'ala akan hapuskan kita. Dalam hadis beritahu, dan Allah Ta'ala akan tukarkan dengan kaum yang lain yang buat dosa tapi dia taubat pada Allah. Allah Ta'ala ciptakan kita ni, memang kita akan buat dosa, maksiat, tapi Allah Ta'ala suka pada orang yang suka taubat. Maka poin dia apa? Sebaik-baiknya kita cuba elak maksiat, walaupun kita pasti akan jatuh kepada dosa. Dan maksiat ni bukan kita faham maksiat ni maksiat ni lelaki perempuan saja, bukan. Maksiat ni dosa. Okey. Ayat kelima ni warning daripada buat maksiat. Maksiat ni dosa. Wa targhib fi ta'ah, dan ayat ini juga adalah motivasi untuk kita buat taat. Supaya apa? Supaya kita, aku nak setiap amal ni akan diperlihatkan. Aku nak buku catatan amal aku nanti tengok yang baik-baik aja. Maka kita akan sentiasa buat baik. Buat amal-amal yang berganda. Buat amal-amal yang Allah dah kata pahalanya sekian banyak. Kita buat amal kerana Allah, tapi kita mengharapkan yang Allah janjikan itu.
Kenapa? Kan kita nak buku pahala kita ni, buku catatan amal kita ni penuh dengan pahala. Dosa-dosa tu biar seminima mungkin. Kita semua nak masuk syurga ibu ayah kan? Maka jadikan ayat ni sebagai motivasi. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Wa ba'da bayani tabadduli nizamil alam, setelah Allah Ta'ala menerangkan berubahnya undang-undang alam ini, habis hancur semua, berubah undang-undang alam ini, wal ikhbar an wuqu'il hasyari wan nasyar, dan Allah Ta'ala memberitahu tentang berlakunya hasyar, berhimpun, wan nasyar. Nasyar ni semalam saya terangkan, nasyar ni kita akan bertebaran pun ya. Dan hari ini kita belajar nasyar juga boleh memberi maksud disebarkan buku catatan amal, diberikan buku catatan amal pada hari itu. Maka wabbakhallahu ta'ala al-insana. Ayat seterusnya, ayat ke-6, Allah Ta'ala mencela manusia ala taqsirihi fi amalil khair, kerana manusia memandang enteng, memandang remeh pada amal-amal kebaikan. Manusia ni ramai manusia, terutama yang tidak beriman pada Allah, mereka memandang enteng, meremeh-remehkan terhadap amal kebaikan. Wa juhudihi an-ni'am, dan mereka tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah bagi. Apa nikmatnya? Allah jadikan kita manusia sempurna, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Tiba-tiba kita tak nak gunakan nikmat ni untuk taat pada Allah. Kita langgar pula perintah Allah Ta'ala. Bi'allam yuti' awamirallahi syukran ala ni'mati. Kerana manusia ini, manusia yang sombong ini, yang engkar ini, mereka tak nak taat perintah-perintah Allah. Taat perintah Allah tanda terima kasih kita pada Allah. Tapi dengan Allah bagi nikmat sempurna, kejadian sempurna, yang terbaik, Masya Allah, tabarakallah, dia tak nak taat pada Allah Ta'ala. Siapa ni? Kita muhasabah diri kita lah. Ya. Maka firman Allah Ta'ala ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sadaqallahul azim. Sebelum kita terjemahkan, ibu ayah tengok dulu sebab turunnya ayat ke-6. Ada sebab turunnya ayat yang ke-6, iaitu ya ayyuhal insan tadi. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Ikramata fi qawlihi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Qala nuzilat fi Ubay bin Khalaf. Okey, ibu ayah telah mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ikramah radhiyallahu anhu pada firman Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi. Ikramah berkata, ayat ini diturunkan. Ikramah ni siapa? Ikramah ni anak kepada Abu Jahal, ya. Ikramah bin Abi Jahal. Abu Jahal bapa dia jahat. Ikramah masuk Islam. Okey. Nuzilat fi Ubay ibn Khalaf. Diturunkan ayat ini kepada Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah adik-beradik kepada siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Umayyah bin Khalaf. Dialah yang menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sahabat yang sebelum mereka dia adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf yang diletakkan batu besar di atasnya di tengah padang, di tengah padang pasir. Umayyah bin Khalaf ini adalah saudara kepada Ubay bin Khalaf, dan kedua-dua ni adalah musuh, sangat-sangat memusuhi Nabi SAW. Diorang ni orang pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Nabi, sangat tak puas hati dengan Nabi. Dan Ubay bin Khalaf ini, ibu ayah, adalah satu-satunya manusia yang mati di tangan Nabi SAW. Satu-satunya manusia yang mati di tangan Nabi SAW. Tak silap saya di perang Badar. Dia kena tak adalah kena parah pun, kena sikit saja. Dia kena sikit saja. Tapi dia kena dengan Nabi, dia mati sebab tu. Ubay bin Khalaf. Maka Ikramah bin Abu Jahal beritahu, radhiyallahu anhu beritahu, ayat ni diturunkan, sebab turunnya kerana Ubay bin Khalaf.
yang sangat-sangat tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, sangat-sangat menentang agama, sangat-sangat menentang Allah dan Rasul. Ada pendapat lain kata nuzilat fi Ubay al-Ashad bin Kaladah al-Jumahi. Ada yang kata Ubay yang lain, Ubay bin al-Ashad. Tapi itu pendapat yang lemah lah. Berkata Ibnu Abbas, al-insan huna al-Walid bin al-Mughirah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebab Ibnu Abbas anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Okey, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia satu orang ketika itu dia kecil lagi. Ibnu Abbas ni masih kanak-kanak lagi, tapi Allah bagi kelebihan pada dia, kelebihan ilmu tafsir yang sangat hebat. Dia kecil lagi masa tu, dia sahabat yang kecil lagi, tapi Allah bagi dia kemahiran ilmu tafsir yang sangat hebat. Kan? Apa kata Ibnu Abbas? Al-insan huna al-Walid bin al-Mughirah. Al-insan dalam ayat ini al-Walid bin al-Mughirah. Siapa dia al-Walid bin al-Mughirah? Dia juga adalah salah seorang pemimpin Quraisy yang sangat memusuhi Nabi. Okay, tengok al-Walid bin al-Mughirah. Al-Walid dia ada anak seorang. Siapa sahabat yang bin al-Walid ibu ya? Siapa sahabat bapa nama al-Walid? Khalid. Dia ada anak nama Khalid. Khalid bin al-Walid, Khalid bin al-Walid juga dulu dia bukan Islam, dia antara yang menentang Nabi. Kan? Dalam perang Uhud, Khalid al-Walid dalam perang Uhud, Ikramah dan Khalid. Ikramah ni masuk hadis ni, Ikramah yang riwayatkan. Kan? Dan dalam ni Ibnu Abbas bagi tahu yang dimasukkan adalah al-Walid. Jadi al-Walid ada anak nama Khalid. Ikramah dan Khalid ini dulu dua-dua ni adalah yang sangat Ikramah sangat memusuhi Nabi. Khalid bin al-Walid pun sangat memusuhi Nabi. Perang Uhud, Ikramah dan Khalid antara dua yang paling utama yang menyusun langkah untuk perang sahabat ni. Ikramah sebelah, tak salah saya, Khalid sebelah kanan, Ikramah sebelah kiri. Khalid sayap kanan, Ikramah sayap kiri. Dia orang duk serang. Yang tengah-tengah tu siapa ya? Seorang sahabat lain yang masuk Islam lama, lupa nama dia. Tak ingat pula. Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya bukan Muawiyah. Lupa saya. Okey, boleh, tak apalah. Yang penting ayat ni sebab turun kepada sama ada Ubay bin Khalaf ataupun Ibnu Abbas bagi tahu kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, dan penting dua-dua ni adalah orang yang sangat memusuhi Nabi dan mereka pembesar Quraisy. Apa cerita ya? Okey. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Cuma ibu ayat ini khusus diturunkan untuk penama tadi. Ubay bin Khalaf ataupun Al-Walid bin Mughirah. Tetapi umum makna, umum pengajaran, umum ibrah adalah untuk kita semua. Khas diturunkan untuk yang musuh Islam tadi, tapi umum maknanya untuk kita semua ambil pengajaran. Jelas ya? Okey. Jangan pula kita baca, ini bukan untuk aku ni, ini untuk dia. Tak. Pengajaran untuk kita. Wahai sekalian, wahai manusia, ma gharraka, apa yang, ma tu ma istifham. Apa yang gharraka? Gharraka, apa yang menyebabkan kamu tertipu ni? Ataupun apa yang terjemahnya, apa yang telah memperdayakan, betul lah, gharra fi'il madhi, dia mudha'af. Gharra maksudnya khada'ah, memperdaya, menipu. Okay, gharraka maknanya ma khada'aka, apa yang menipu kamu ni, memperdayakan kamu ni, wahai manusia. Bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu. Bi rabbika, terhadap Tuhanmu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok ya. Kalau Allah sebut ma gharraka bi rabbika, apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu, sahaja Allah tak tambah Al-Karim, maknanya macam tak sampai. Maknanya macam tak sampai. Tapi Allah sebut Al-Karim. Al-Karim.
Contohlah kita cakap, ada seorang ada bapa yang sangat penyayang, bapa yang sangat penyayang, bapa yang sangat tanggungjawab. Tiba-tiba anak dia asyik melawan bapa dia. Datang satu orang bagi nasihat. Mat, kenapa kamu suka melawan bapa kamu ni? Satu lagi dia kata, Mat, kenapa kamu suka melawan bapa kamu yang sangat baik tanggungjawab ni? Mat, kenapa kamu suka lawan bapa kamu yang sangat baik, sangat tanggungjawab, sangat prihatin pada kamu ni, sangat sayang pada kamu ni? Mana yang akan bagi kesan pada Mat? Yang pertama ke kedua? Sebut bapa kamu saja ke atau bapa kamu dah didatangkan dengan sifat-sifat tadi? Yang kedua ibu ya. Yang kedua, supaya berfikir, nampak Allah Ta'ala ni punya pemurah pada kamu, punya baik. Tiba-tiba kamu duduk lawan Allah Ta'ala, kenapa? Apa yang buat kamu tertipu semua ni? Macam tu ibu ayah ya. Okay. Jadi, wahai manusia, apakah yang gharraka, yang memperdayakan kamu, birabbika, dengan Tuhan kamu, ataupun terhadap Tuhan kamu, Al-Karim. Apa dia Al-Karim? Al-Karim yang maha mulia boleh, ataupun Al-Karim yang maha pemurah pun boleh. Saya punya terjemah yang maha pemurah. Ibu ayah, tu cuba tengok terjemah Al-Karim ibu ayah. Apa terjemah ibu ayah Al-Karim? Al-Karim ni, Karim boleh memberi maksud maha pemurah. Terjemah ibu ayah apa dia? Ya, okay, yang lain maha pemurah ibu. Mulia, nampak tak? Ada terjemah mulia, ada terjemah pemurah. Kalau saya lagi suka ambil terjemah pemurah. Supaya nampak Allah Ta'ala ni punya pemurah dengan kau. Allah punya pemurah dengan kau. Tiba-tiba kau buat macam ni. Kau lawan Allah Ta'ala. Apa yang memberdayakan kau ni? Kan? Yang maha mulia pun boleh. Tapi kalau pada pihak saya ambil terjemah yang maha pemurah. Kerana Karim juga memberi makna pemurah. Kan? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, dengan Tuhanmu yang maha pemurah boleh ataupun yang maha mulia. Al-Lazi itu ibu ayah datang sifat kepada Al-Karim. Birabbika Al-Karim, Tuhanmu Al-Karim yang maha mulia. Al-Lazi datang untuk sifatkan lagi. Allah Ta'ala tu Al-Lazi yang mana khalaqaka. Khalaqa Al-Lazi yang mana Allah Ta'ala itu khalaqa. Khalaqa itu fi'il madhi. Fi'il madhi sulasi mujarrad. Khalaqa yakhluqu. Bab fa'ala yaf'ulu. Sahih ya. Khalaqa kotak pertama daripada 14 kotak. Untuk dia. Khalaqa fa'alnya dhamir huwa kembali kepada Rabbika. Allazi dialah yang khalaqaka telah menciptakan engkau. Wahai manusia. Allazi yang mana dia telah menciptakan engkau. Bukan cipta kosong. Lalu sawwa. Ibu ayah sawwa yusawwi. Daripada perkataan sawa. Sawa maksudnya sama. Sawwa yusawwi. Maksudnya apa? Sawwa yusawwi di sini dalam tafsir bagi tahu. Ja'ala a'dha'aka sawiyatan salimatan mu'addatan limanafi'iha. Sawwa maksudnya Allah Ta'ala telah menjadikan anggota-anggota badanmu sama rata, sempurna, salimah, selamat, mu'addah, dah standby, dah tersedia limanafi'iha, untuk dimanfaatkan dengan segala manfaat-manfaatnya. Lahir-lahir saja kamu, Allah Ta'ala dah bagi mata yang kamu boleh melihat. Tak payah kamu nak adjust buat operation mata ke apa ke. Lahir-lahir saja kamu nak makan, Allah bagi mulut. Kamu besar sikit, kamu dah makan benda yang mula keras, benda yang dah mula perlukan gigi, Allah bagi gigi. Kamu tak dengar, Allah bagi telinga, dan Allah bagi pendengaran pada telinga. Allah Ta'ala telah bagi kepada kamu lidah dan Allah berikan diri rasa pada lidah. Allah telah beri kamu tangan, Allah telah beri kamu jari, Allah telah beri kamu ukuran yang sempurna. Ibu ayah, ni kat sini. Kita punya tangan, dia punya engselnya kat sini. Siku kat sini, siku. Siku kat sini, kita makan sini boleh, ke sini pun boleh, semua boleh. Cuba kalau siku kita ni tak ada siku. Tak ada ibu nak makan. Tak boleh nak bengkok. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, alladhi khalaqaka
Fasawwaka, maka dia menyempurnakan ciptaan kamu. Sawwa ni boleh terjemah menyempurnakan. Boleh boya, sawwa ni terjemahnya Allah menyempurnakan, tapi datang daripada perkataan sawa. Sawa ini ibu ayah adalah daripada bab taf'il. Yang kita belajar teknik faham dan hadam, sawa dia wazan ketiga, fa'ala. Asalnya sawwaya. Jadi sawwa mudhari'nya yusawwi. Okey ibu ayah. Jadi sawwa dia telah menyempurnakan. Fa maka ataupun lalu dia sempurnakan ka engkau, ciptaan kau tu. Ya. Jadi engkau ni Allah Ta'ala dah sempurnakan ciptaan kau. Apa yang buat engkau tertipu sampai engkau tak nak sembah Allah Ta'ala ni, kenapa? Khas diturunkan kepada Ubay bin Khalaf ataupun Al-Walid bin Al-Mughirah. Tetapi umum untuk kita semua juga. Nah ibu ayah, kita pun langgar perintah Allah selalu. Ibu ayahnya insya-Allah. Moga jadi pengajaran insya-Allah ya. Fa'adalak. Bukan saja Allah Ta'ala sempurnakan kamu, fa'adalak. Lalu dia adala ni adil lah, adala ya'dilu, adlan. Ya, adala ya'dilu adlan. Apa maksud dia? Adil. Adil. Okey, apa maksud dia? Tengok kat sini. Dalam bahagian bahasa kat sini. Fa'adalak ja'alaka mu'tadilan mutanasibal khalqi wal a'dha. Allah Ta'ala jadikan kamu mu'tadilan, seimbang. Tadi sawa sempurna. Fa'adala, Allah menyeimbangkan kamu. Itu tak terjemah dia. Dia menyusun tubuh apa ni? Seimbang. Allah Ta'ala menjadikan seimbang. Adil ni seimbang lah. Adil tengok pada keadaan. Kalau adil seimbang, tengok keadaan. Ada juga adil, kita kena faham mana asal adil. Asal adil meletakkan benda pada tempatnya. Okey, bukan sama rata, bukan seimbang. Tapi tengok di sini terjemah seimbang lah. Ibu ayah, kalau adil, contoh, saya ada anak lelaki seorang, perempuan seorang. Untuk adil, dua-dua saya hadiahkan songkok. Adil ke macam tu? Pasal apa adil nak bagi sama rata? Itu bukan adil. Kalau arwah Ustaz Ismail Gamus bagi tahu, itu bukan adil. Kan? Itu banggang namanya. Kata arwah, Masya Allah, ingat saya dengar ceramah masa sekolah dulu. Ibu ayah yang dirahmati Allah, maaf ya, yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, tapi di sini adil maksudnya adil sama rata. Di sini terjemah sama rata. Fa'adalat, Allah menyeimbangkan. Fala tajidu tanafuran. Kamu tak nampak perbezaan. Bainaha wala aiban fiha. Antara anggota badan kita ni, kita tak nampak perbezaan ketara. Wala aiban, dan tak nampak aib. Falaisat yadun aw rijlun atwal min al-ukhra. Tengok kedua-dua tangan kita sama tak? Tangan kita dua-dua ni sama. Kaki berdiri sama tak? Ke kaki ibu ada satu panjang daripada satu lagi? Kecuali kalau Allah uji dan dia panggil cacat. Cacat tu lain lah ibu. Cacat tu Allah Ta'ala uji dia. Tapi kita lahir sempurna. Saya rasa ibu ayah, majoriti ibu ayah semua lahir sempurna. Tangan sama panjang, kaki sama panjang. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah SWT tu fa'adalah, Allah Ta'ala menjadikan kamu seimbang. Tengok muka kita sebelah ni kan. Kalau di belah sebelah ni tengok sama lebarnya, hidung kita sama, mata semua sama, telinga kita sama dia punya. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Siapa yang jadikan? Allah Ta'ala jadikan. Kita minta ke jadi macam ni ibu ayah? Ibu ayah macam mana kalau lubang hidung kita ni sengit ke tepi ke atas ke? Macam ni kalau hujan? Ibu sanggup tak? Kalau hujan, nak hendak hujan tu, ibu nak mandi macam mana? Nak gayung macam mana? Hidung ke atas, lubang. Kan? Allah jadikan cantik, Masya Allah. Ibu ayah, mata kita ni, apabila kita bersin, mata kita ni terbuka ke tertutup automatik? Mata kita akan tertutup automatik. Semua manusia sama. Saya pernah dengar satu ceramah, saya ada cakap pada ibu kat sini sebelum ni. Manusia, kalau masa dia bersin, dia nak buka juga mata dia, biji mata boleh terkeluar. Cuba, siapa nak try ke? Jangan try ibu ayah ya. Saya kata jangan try ya. Tapi tak tahulah kalau dia nak try. Pasal apa? Bila kita bersin, kita tak tutup mata,
Yang kita nak lawan. Okay, aku nak bersin ni, aku nak lawan. Apa akan jadi? Mata kita ni, biji mata ni boleh terkeluar. Mengikut kata satu orang doktor yang saya dengar ceramah dia, dia kata kelajuan ketika mana satu orang bersin, kelajuan yang keluar itu adalah dalam kurang 200 km sejam. Bersin tu kelajuannya yang keluar tu dalam 200 km sejam. Wallahu alam. Ini kajian dia lah. Yang menyebabkan biji mata boleh terkeluar. Jadi saya bukan ahlinya, saya tak berani lah, saya nak cuba kan. Jangan cubalah ibu ayah ya. Yang penting Allah jadikan kita sempurna. Paling cantik ibu ayah tengok ni. Ibu jari ni. Kecil je. Ibu jari ni kecil je. Kecil je. Manusia ada berbilion yang sedang hidup. Berbilion yang sedang hidup. Berbilion yang dah mati berapa puluh tahun lepas. Berbilion yang akan hidup lagi. Kan? Pada 10-20 tahun akan datang kalau ada lagi dunia ni. Tapi sama tak? Sama tak cap jari ni? Sama tak manusia ibu ayah? Hatta dia kembar. Sama tak? Bayangkan, punya kecil kawasan ni, satu dunia tak sama. Itu dah nampak kebesaran Allah Ta'ala. Punya kecil. Punya kecil. Satu dunia tak sama. Masya Allah, tabarakallah. Hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sempurna Allah jadikan kita ya. Tiba-tiba manusia dah sempurna Allah jadikan macam tu, nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nak beriman pada Allah. Okey. Jelas tadi? Kita baca tafsir dia. Ya ayuhal insan al-mudrik nihayatal alam. Okey. Wahai manusia yang boleh merasai sekalian alam ni. Yang boleh mengetahui Allah Ta'ala bagi kamu kesempurnaan untuk kamu tahu semua pasal semua benda dalam seluruh alam ni. Apa yang kalau kamu belajar, menggunakan mata, telinga, akal semuanya yang Allah bagi, Allah bekalkan pada kamu, kamu boleh tahu semua benda. Malladhi khada'aka. Apa benda yang menipu kamu ni, yang memperdayakan kamu ni. Wa jara'aka ala asyani rabbikal karim. Dan yang memaksa kamu untuk memaksiati Tuhan kamu yang maha pemurah ni. Wahai manusia. Allazi an'ama 'alaika fid dunya. Kat dunia ni Allah Taala dah bagi kamu oleh Kamil. Ibu-ibu semua. Saya cakap untuk diri saya juga Kamil. Untuk semua orang lah. Wahai manusia. Wahai manusia. Apa benda yang menipu kamu dengan dunia ni? Kamu tertipu dengan dunia. Kan? Kamu cintakan dunia, kamu buat maksiat pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu memberi nikmat kat kamu kat dunia ni. Haitsu khalaqaka min nutfah ba'dal adam. Allah Ta'ala telah jadikan kamu daripada air mani. Sebelum ni kamu tak ada. Daripada setitis air mani, kamu Allah Ta'ala ciptakan. Allah ciptakan kamu. Wa ja'alaka sawiyan mustaqiman. Allah Ta'ala telah jadikan kamu sempurna. Sempurna, mustaqiman. Sempurna dan seimbang. Masya Allah. Mu'tadilal qamati fi ahsani hayatin wa syaklin. Seimbang. Kejadian yang seimbang. Sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Mutanasibal a'dha. Allah jadikan kamu mutanasib. Anggota badan yang sesuai dengan keadaan. Anggota badan kita yang sesuai. Yang sesuai, panjang tangan macam ni, kaki macam ni, ukuran badan kita macam ni, kepala kita kecil. Bayangkan kalau kepala besar, badan kecil, macam mana? Itu dah jadi orang yang ada penyakit. Kepala dia besar, badan ada kan? Kalau besar kepala itu penyakit. Ibu ayah yang dalam ujian Allah Ta'ala kan? Penyakit. La tafawuta fihi. Tidak ada yang sebelah panjang, sebelah pendek. Macam tu. Muzawwadan bil hawas minas sam'i wal basar wa taqatal aqli wal fahmi. Allah bekalkan pula kita. Allah bekalkan pula manusia dengan panca indera. Boleh mendengar, boleh melihat. Dan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada akal untuk berfikir dan faham benda. Ibu ayah, Allah bagi ini pada manusia. Pada manusia. Kita lah. Syukur sangat pada Allah. Allah bagi, Allah jadikan kita ni manusia. Allah tak jadikan kita ni binatang. Allah tak jadikan kita ni monyet. Allah tak jadikan kita ni kucing. Allah jadikan kita manusia. Sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk adalah manusia. Nabi SAW.
Bahkan manusia lebih mulia daripada malaikat bila manusia mentaati Allah Ta'ala. Malaikat taat pada Allah dalam keadaan tak ada nafsu. Kita ada nafsu, tapi kita masih taat pada Allah Ta'ala. Kita tundukkan nafsu kita lebih baik daripada malaikat. Ibu ayah. Ya. Wal asah annal ayata tatanawalu jami'al usah. Yang lebih betulnya ayat ini merangkumi semua orang yang berdosa daripada siapa-siapa sajalah orang-orang yang berdosa. Li'anna khusus as-sababi la yaqdahu fi umumil lafaz. Kerana khusus sebab tak masuk pada umum lafaz. Tadi khusus sebab nuzul, sebab turun ayat tadi untuk dua orang musuh Allah Ta'ala tadi kan. Tapi umum makna, umum pengajaran kita ambil. Okay. Fal'ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah, pengajaran dengan umumnya lafaz tadi. Kita belajar tadi, walaupun ayatnya ya ayyuhal insan ditujukan untuk dua orang musuh Allah Ta'ala, untuk musuh Allah Ta'ala tadi, sama ada untuk apa, Al-Walid bin Mughirah ataupun Ubay bin Khalaf, tapi pengajaran untuk semua orang. Okey, goyang ya. Okey. Boleh goyang semua insya-Allah. Fi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Okey. Fi ayyi suratin, pada sebarang bentuk. Pada sebarang bentuk. Okey. Dalam bentuk apa sahaja. Okay. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apa sahaja. Dia macam ni. Fi ayyi suratin ma. Fi ayyi, pada ayyi yang mana satu. Suratin ma. Fi ayyi suratin ma, yang mana satu bentuk. Pada bentuk yang apa pun. Itu terjemah fi ayyi suratin ma. Okey. Jelas ibu eh? Pada bentuk apa pun. Suratin ma, bentuk apa pun. Sya'a, yang dia kehendaki, yang Allah Ta'ala kehendaki. Rakkabak. Rakkabak, rakkaba, kaf belakang tu maf'ul bihi. Okey. Sya'a tadi, sya'a fi'il madhi ya. Sya'a yasha'u. Sya'a yasha'u fi'il madhi. Rakkaba juga fi'il madhi. Rakkaba yurakkibu tarkiban. Apa dia maksud rakkaba yurakkibu tarkiban? Maksudnya menyusun. Rakkaba tu maksudnya menyusun. Okey. Rakkaba tu menyusun. Kan kita kata kita apa ni, tarkib ni susunan. Tarkib ni susunan. Rakkaba yurakkibu tarkiban, susunan ataupun menyusun. Jadi ibu ayah, rakkaba, dia menyusun ke kamu. Saya ulang balik. Fi, pada ayyi suratin ma, apa jua bentuk, yang mana satu bentuk sekalipun, sya'a, apa yang dia kehendaki, rakkaba, dia jadikan kamu. Dia menyusun kamu. Maksudnya, ay rakkabaka fi ayyi suratin sya'aha. Okey. Min abha suwari wa ajmaliha. Ibu ayah, Allah Ta'ala menyusun kamu pada apa saja bentuk yang dia kehendak. Maka jadilah muka saya macam ni. Muka ibu-ibu macam tu. Hatta kembar sekalipun ada beza pada mukanya. Dia kembar seiras macam mana sekalipun ada beza. Ya. Min abhas suwari wa ajmaliha, daripada wajah yang paling cantik ke apa ke. Wa anta lam takhtar surata nafsik. Kita tak pilih bentuk muka kita ni, kita tak pilih. Allah Ta'ala yang jadikan kita macam ni. Allah Ta'ala jadikan. Bukan kita pilih. Ya, kadang-kadang ada anak yang ikut muka mak, ada anak ikut muka bapa, ada anak tak ikut muka siapa-siapa. Betul tak ibu ayah kan? Siapa yang bagi muka, wajah pada anak tu, siapa bagi bentuk macam tu? Allah yang bagi, redha dan terima saja. Boleh ibu ayah ya? Saya ada jumpa satu orang yang dia difitnah. Difitnah apa ni, berzina.
difitnah berzina. Masya Allah, tabarakallah. Dia kahwin isteri dan dia difitnah berzina. Yang fitnah ni suami dan keluarga suami dia. Apa nak boleh buat? Sabarlah, tak ada. Dia kena sabar. Sabar sampailah anak tu besar umur 3-4 tahun, muka sebiji, muka suami dah bercerai dah, muka suami dia. Barulah keluarga suami itu semua minta maaf semua. Pasal sebiji, memang Allah cakap, sebiji muka bapak ni. Yang bapak dia tuduh mak dia berzina dengan orang lain. Wal'ayazubillah. Ibu ayah. Jadi kuasa Allah Ta'ala ya. Muka kita ni siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Kama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagaimana firman Allah Taala, sesungguhnya kami telah jadikan manusia pada sebaik-baik kejadian. Jadi buaya hari ini kita baca dari ayat 5 hingga 8. Jadi nanti tak apa macam. Nanti Tuan Haji Nasir tulis tajuknya ayat 5 hingga 8 Tuan Haji ya. 5 hingga 8. Okey. Jadi boleh setakat itu saja, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.